Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada pagi ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, tafsirannya. Ayat-ayat yang bermula dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dan kita telah pun bincangkan tentang ayat yang berkaitan dengan riba dan hukum hakam riba. Dan ada satu lagi ayat dalam Al-Quranul Karim yang juga bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan ia berkaitan dengan riba, iaitu ayat 130 daripada surah Ali Imran, yang juga kita telah sentuh sekali lalu pada awal perbicaraan kita tentang ayat alladzina ya'kuluna riba. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 130 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Tiga ayat ni ada kaitannya, 130, 31, 32. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا يقولون في الجاهلية إذ حل أجل الدين إما أن يقضي وإما أن يربي فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في الآخر وزاده الآخر في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam ayat ini melarang hamba-Nya orang yang beriman daripada melakukan transaksi riba dan memakannya dengan keadaan ianya berganda-ganda, dengan keadaannya ianya gandaan yang digandakan. Seperti mana yang mereka berkata pada zaman jahiliyah, bila sampai tempoh pembayaran hutang, sama ada kamu bayar atau kamu tabah riba. Jikalau dia bayar, maka itulah dia. Jikalau dia tak bayar, maka dia akan ditambah tempoh, dan yang diberi tempoh itu akan tambah jumlah yang perlu dibayar. Demikianlah setiap tahun, sehingga kadang-kadang itu membawa kepada yang sedikit sudah menjadi berkali ganda besar jumlahnya. Wa amara ta'ala ibadahu bittaqwa la'allahum yuflihuna fil ula wal akhirah wal ukhra. Kemudian Allah menyuruh hamba-hambanya di hujung ayat supaya bertakwa, takutkan Allah, supaya mereka berjaya dunia dan akhirat. Thumma tawa'adahum bin nari wa hadzarahum minha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka dan memberi amaran tentang azab neraka, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kamu, lindungilah diri kamu daripada neraka yang telah disiap sediakan untuk orang kafir. U'iddat, telah disiap sediakan. Sebab itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita yakin neraka dan syurga telah pun sedia wujud sekarang ini. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu dirahmati, dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan ayat ini, kalau kita melihat, para ulama tafsir membahaskan dari segi munasabahnya, kerana dia di tengah-tengah ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang perang Uhud, ya. Dan penceritaan berkenaan dengan perang Uhud dalam surah Ali Imran ini tidak berakhir lagi sebenarnya, ya.
Sebab itulah ulama bincang akan apa kaitan kedudukan ayat ini di tengah-tengah antara cerita perang Uhud. Dia potong masuk cerita pasal bab riba, kemudian suruh bersegera melakukan kebaikan. Antara beberapa ta'lil yang ulama bagi ialah, antaranya ialah kerana jihad itu memerlukan keuangan. Maka Allah Ta'ala peringatkan dalam kamu berusaha untuk berjihad, jangan gunakan sumber keuangan yang haram untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada banyak ta'lil lagi, tapi yang dipilih oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala ialah tidak semestinya ada kaitan secara langsung antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, kerana waktu penurunannya berbeza-beza. Ya, bukan ayat ini tidak diturunkan sekali dengan ayat yang menceritakan perang Uhud. Ya. Tetapi tentulah ahli tafsir yang lain tidak menafikan perkara tersebut, cuma munasabah kenapa ayat itu diletakkan di tempatnya di sini. Ya. Ala kulli hal, adakah ayat ini di antara ayat yang terawal? Ya, sebahagian ulama tafsir mengatakan inilah ayat 130 surah Ali Imran ini. Ini adalah ayat yang sebenarnya yang pertama turun berkenaan dengan larangan riba, dan lebih awal daripada daripada ayat dalam suratul Baqarah. Jikalau dianggarkan ayat ini turun semasa peristiwa perang Uhud. Kalau kita anggarkan ayat 130 Ali Imran ini turun semasa perang Uhud, dan boleh jadi, tapi masa tidak ada nas. Ini hanyalah ijtihad para ulama tafsir. Ya. Ini kerana pada taujih mereka pada ayat ini Allah Ta'ala larang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. So, sebahagian golongan di zaman kini yang cuba nak menghalalkan riba, dia kata riba yang dilarang itu kalau berkali ganda lebih-lebih. Tapi kalau dia dalam kadar yang sedikit, tidak mengapa. Tu dia. Itulah kita nak bincang juga ayat ni. Pasal ada syubhat datang. Na'udzubillahi min zalik. Jadi jawapan para ulama, ada yang mengatakan ayat ini ayat yang awal turun. Ini yang dipilih oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Ayat ini lebih awal turun daripada ayat Al-Baqarah. Maka ini adalah pada peringkat permulaan. Riba itu diharamkan yang berganda-ganda. Kalau kita bawa kepada makna ini, maka ayat ini seolah-olahnya kita kata mansuh. Ya, tetapi yang lebih jelas sebenarnya kalimah ad'afan mudha'afah ini tidak ada mafhum baginya, kerana ia adalah kharaja makhrajal ghalib. Dia adalah keadaan yang biasa. Bagi riba memang begitulah, dia akan berganda-ganda. Tidak membawa makna kalau riba itu tidak terlebih-lebih, ianya dibenarkan. Bahkan riba itu walaupun 1 sen tetaplah haram. Tetapi kebiasaan yang berlaku, riba itu biasanya adalah gandaan yang akan diganda-gandakan. Ya. Itu yang berlaku, yang realitinya begitu. Mana ada orang letak riba 1 sen. Ada riba by percent. Ya, berapa persen. Kan, nas'alullah al-afiyah pada zaman kita sebagai misal, pada zaman dahulu pun zaman jahiliah, mereka tidak letak riba itu dengan harga yang murah. Ya. Dan kemudian kebiasaannya memang akan berganda, sebab orang yang tak boleh nak bayar hutang itu, dia akan datang minta tangguh lagi, dan minta tangguh lagi, dan minta tangguh lagi. Jadi perkataan Allah Ta'ala ad'afan mudha'afah, ini adalah hal daripada riba. Bukan bermakna kita tak boleh faham di sini bahawa riba yang tidak berganda-ganda terlalu banyak itu, seperti kalau dia kata yang haram itu 3 kali ganda sebab aqallu jam'in thalathah. Ada yang dakwah macam itu. So kalau 2 kali ganda tak apa, 3 tak boleh. Na'udzubillahi min zalik. Ini semua adalah dusta atas nama syariah. Sedangkan jelas dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah yang disepakati ianya adalah daripada ayat-ayat terakhir yang turun berkaitan dengan riba, menunjukkan bahawasanya riba itu adalah haram sedikitnya maupun banyaknya. Ya. Maka yang kita kena faham di sini adalah ad'afan mudha'afah kharaja makhrajal ghalib. Dia adalah perkara yang ghalib, berdasarkan perkara yang ghalib, dan perkara yang ghalib la mafhumalah,
tidak boleh kita ambil, kita tak boleh beristidlal dengan mafhum mukhalafah daripada nas ini. Dia tidak ada mafhum mukhalafah daripada nas ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baiklah. So itu adalah ayat yang berkaitan dengan riba. Itu telah kita bincangkan tentang hukum hakam riba. Ya. Dan kita telah sebutkan juga sebelum ini tentang riba, bahawa riba terbahagi kepada dua, riba al-qard dan juga riba al-bay'. Riba al-qard dan juga riba al-bay'. Dan yang dibincangkan dalam ayat-ayat ini ialah riba al-qard. Dan di sana ada riba yang disebut sebagai riba al-bay'. Suka di sini ana akan perjelaskan lagi kepada para penonton beberapa hukum hakam. Mungkin ada di kalangan kita ini yang kurang mengikuti kelas-kelas fiqh. Mudah-mudahan perkara ini akan menjadi jelas dengan penjelasan yang tidak seberapa ini. Riba al-bay' seperti yang telah kita sebutkan berlaku pada beberapa bentuk jual beli barang, iaitulah yang disebut sebagai al-asya' ar-ribawiyah ataupun al-amwal ar-ribawiyah. Itulah harta-harta yang disifatkan harta ribawi, ya, harta ribawi. Sebab itulah ditarifkan riba di sini sebagai عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. Riba ialah satu akad kontrak tukar barang yang khusus tanpa diketahui persamaan kadar barang yang ditukar itu pada ukuran syarak ketika akad atau bersama dengan ditangguhkan tukar ganti barang itu atau salah satunya. Dan ini adalah ta'rif yang menyeluruh bagi semua bentuk riba, sama ada riba al-yad ataupun riba nasi'ah ataupun riba an-nasa dan riba al-fadl. Jadi riba, ya, terbahagi kepada yang pertama riba al-fadl, iaitulah menjual barang yang ribawi dengan jenisnya yang sama bersamaan dengan pertambahan pada nilai. Seperti seorang itu membeli emas timbangannya 8 gram dengan emas timbangannya 10 gram, dia tukar. Kawan ada gelang, emas dia 8 gram. Kawan ni ada cincin, emas dia 3 gram, tukar. Itu adalah riba, riba al-fadl. Ataupun makanan. Dan kita dah sebutkan hari itu bahawa barang ribawi terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, as-samaniyah, asmanul asya', barang-barang yang dihukum syarak sebagai nilai bagi barang yang lain, iaitulah emas dan perak dan apa yang menggantikan keduanya seperti wang ringgit pada zaman kita. Dan dari segi hukum, setiap wang ringgit, ya, adalah satu jenis yang berbeza. So maknanya kalau ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia, dia adalah sejenis dan satu illah. Kalau ringgit Malaysia dengan rupiah Indonesia, maka ianya adalah seillah tetapi lain jenis. Maka kalau kita kata emas dengan perak, dua jenis yang berbeza tetapi satu illah. Illahnya dia adalah harga bagi barangan, nilai bagi barangan yang lain, ya. Maka kalau kita tukar emas dengan perak, tidak disyaratkan sama ukurannya atau timbangannya. Demikianlah kita tak disyaratkan sama timbangan dan ukuran ataupun nilai jumlah ringgit Malaysia dengan dolar Amerika atau rupiah Indonesia atau riyal Saudi, ya, atau dinar Kuwait dan apa sahaja mata wang. Tetapi ada syarat lain, iaitulah riba yang disebut sebagai
riba yad, riba tangan. Wa huwa bai'ur ribawi bi jinsihi أو بغير جنسه مع اتحاد علة الربا مع التفرق قبل القبض. Iaitulah menjual barang riba dengan jenisnya atau yang bukan jenisnya yang sama illah riba dalam keadaan berpecah majlis, berpisah daripada majlis sebelum mengambil barang. Ya, itulah seperti dia tukar emas, sama timbangan 10 gram emas ditukar dengan 10 gram emas. Tetapi kedua-dua penjual dan pembeli ini yang buat secara barter ini berpisah daripada majlis akad sebelum diserahkan barang, penjual kepada pembeli dan pembeli kepada penjual. Walaupun mereka tak sebut tempoh, mereka tak kata aku akan bagi nanti, tapi mereka berpisah daripada majlis tanpa menyerahkan barang tukaran itu. Ataupun ditukar emas dengan perak. Ya, emas dengan perak tak disyaratkan sama. Kita boleh tukar emas 10 gram emas ditukar dengan 20 gram perak sebagai misalnya. Tetapi mesti syaratnya diserah terima dalam majlis kontrak, dalam majlis akad. Ya. Barang itu mesti ada dan hadir dan diserah terima kedua-dua pihak. So kalau dia berpisah daripada majlis kontrak tanpa diserahkan barang itu kepada pembeli dan penjual, maka ia dianggap sebagai riba al-yad. Ini adalah riba al-yad. Dan balik tadi, anda ingatkan lagi sekali, barang ribawi ada dua kategori. Yang pertama ialah harga barangan. Yang kedua ialah makanan. Makanan termasuklah ubat. Ya, ubat-ubatan. Apa sahaja yang dimakan, yang dimakan, maka dia adalah barang ribawi. Maka tukar makanan dengan makanan mestilah syaratnya jikalau dia sama jenis, sama timbangan. Kita ada 1 kilo kurma ajwah nak tukar dengan kurma lain, kurma maryami, mestilah sekilo dengan sekilo. Sebab kurma walaupun berbeza-beza nauk tetapi dia satu jenis. Ya. Maka tak boleh bagi alasan, tapi saya kurma ajwah lagi mahal. Kenapa saya kena tukar 1 kilo dengan sama 1 kilo? Kata tak boleh, mesti macam itu. Ya, sekilo kurma dengan sekilo kurma. You tak boleh tukar sekilo kurma ajwah dengan 2 kilo kurma maryami. Ya. Saya ada durian black thorn. Kawan ni ada durian kampung biasa. So dia tak boleh saya tukar 1 kilo durian black thorn ditukar dengan 3 kilo durian kampung. Ya, mestilah sama timbangan. Ya. Kalau tidak jadi riba. Seperti juga emas tadi. Emas, perak dengan perak. Kalau jenis lain-lain, durian tukar dengan manggis, tidak ada masalah. Boleh kita tukar 5 kilo durian dengan 10 kilo manggis. Tidak ada salahnya. Tetapi dengan syarat, mestilah diserah terima dalam majlis yang sama. Nah durian hang, mai bagi manggis aku. Kawan ni bagi durian, kawan ni bagi manggis. Segera terima dalam majlis yang sama. Ataupun contoh yang paling famous ialah kalau kita nak bagi lebih jelas, beras lah kan. Tak boleh tukar beras siam. Beras basmati tukar dengan beras cat rambutan. Yang ni 5 kilo, cat rambutan 10 kilo. Tak boleh. Mesti 5 kilo, 5 kilo. Tapi kalau tukar beras dengan barley masalahnya, atau gandum, maka boleh berbeza timbangan dengan syarat mestilah berlaku serah terima dalam majlis yang sama, majlis akad. Dan riba yang ketiga ialah riba an-nasa', iaitulah menjual barang ribawi dengan sejenisnya atau yang bukan jenisnya yang sama illah dengan ditetapkan tempoh pada pertukaran. Kedua-duanya atau salah satunya. Seperti dia letak tempoh. Ini aku bagi dulu aku punya rantai emas
nanti engkau bagi engkau punya gelang perak. Ya. Ini rantai emas, berat dia 10 kilo, 10 gram. Ya. Gelang perak, berat perak itu 5 gram. Boleh tukar walaupun beza timbangan, sebab perak dengan emas dua jenis yang berbeza, tapi dia satu illah. Tak boleh letakkan tempoh, mesti tunai serah terima dalam majlis. Ya. Demikian juga kalau emas dengan emas. Emas 10 kilogram, 10 gram, ini juga emas 10 gram. 10 gram, 10 gram emas. Sama timbangan. Okey, tak ada masalah. Ya, tapi mesti syaratnya serah terima dalam masa yang sama. Masalahnya kawan ni ada gold bar. Gold bar dia ada ukiran gambar gold bar yang diterbitkan sempena mengingati peristiwa pertabalan yang Tuan Agong misalnya. Yang kawan ni pula ada gold bar yang diterbitkan sempena hari kemerdekaan dan dikeluarkan syarikat yang sama, gold bar Yapim. Kan? So kita boleh kata bahannya dalam tu sama. Cuma ukiran berbeza. Kawan tu kata aku teringin nak gold bar hak yang ada gambar Agong tu. Yang kawannya kata aku tak cukup satu, aku selalu duk beli hak Merdeka tapi tahun lepas aku tak dan beli. Hang ada hak Merdeka tu mai aku nak ambil. Jadi dia pun nak tukar. Boleh. Kawan ni ada 10 gram, kawan ni 10 gram. Boleh tukar. Tapi dengan syarat mestilah serah terima, tak boleh letak tempoh. Mesti bagi sekarang. Tak boleh, aku punya ada kat rumah, aku punya ada lah, nak ambil dulu kat hang. Nanti hang balik rumah, nanti esok main hantar. Tak boleh. Ataupun saat lagi main hantar. Tak boleh. Mestilah kawan tu balik rumah, ambil dia punya gold bar. Ni dia. Semua terima. Tangan kawan ni hulak, kawan ni hulak. Pakat sama-sama ambil. Barulah betul. Cara jual beli barang ribawi. Ya. Sama juga makanan tadi. Kan? Kawan ni ada 10 kilogram, ada 5 kilo beras basmati keluaran Faiza. Yang dia ni ada 5 kilo beras basmati keluaran Jasmine. Ya. So dia kata aku nak tukar aku nak ambil beras Jasmine. 5 kilo boleh. Tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat serah terima tunai. Tukar tangan. Atau kawan ni ada 5 kilo beras basmati, yang kawan ni ada 5 kilo beras cat rambutan. Kita kata boleh. Asalkan serah terima berlaku dalam akad. Dalam majlis akad. Ataupun nak tukar beras dengan gandum. Ya. Beras 10 kilo, gandum 5 kilo. Maka kita kata boleh, tapi syaratnya tidak boleh letak tempoh dan mesti berlaku serah terima dalam akad. Ya, serah terima dalam akad. Jikalau kita tak tahu sama atau tak sama timbangan, maka tak boleh kita tukar. Seperti barang kemas yang mungkin berbeza-beza peratusan berat kerana dah dicampur dengan barang-barang yang bahan-bahan lain. Maka ini bahaya. Tak boleh kita tukar. Atau masalahnya tukar beras tepung beras dengan beras. Tak boleh pasal kita tak tahu sama timbangan dia. Ya. Ataupun beras tukar dengan padi. Tak boleh sebab padi belum dikopek dia punya kulit. Ya. So 5 kilo padi tak sama timbang dia dengan 5 kilo beras. Ya. Jadi ini juga perkara yang mesti beri perhatian. Kalau yang memang tak dapat kita nak tentukan sama ukurannya, maka tak boleh kita tukar. Kena jual dengan wang. So kalau jual, adapun kalau dia jual beras dengan emas atau beras dengan perak atau beras, macam kita beli beras dengan duit, ini tidak dikira jual beli ribawi, ini jual beli biasa. Ini jual beli biasa dan dia tertakluk pula dengan syarat-syarat jual beli yang biasa. Ini secara ringkas hukum hakam masalah riba dalam jual beli. Dan riba hutang, kaedah dia ialah kullu qardin
jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang membawa kepada manfaat, maka ianya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua qard, pinjaman yang ada manfaat, tak kiralah apa bentuk manfaat sekalipun, maka dia adalah riba. Itu dalam jual beli. Baik, sekarang kita pergi kepada ayat 282 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Ayat 282 ini dalam suratul Baqarah ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran secara keseluruhan. Jadi hukum yang dibincangkan dalam ayat ini sangat penting kerana inilah transaksi yang paling banyak berlaku dalam masyarakat dan ia boleh menjadi, kalau tidak dilakukan mengikut hukum syarak ini, boleh membawa kepada sengketa, boleh membawa kepada perbalahan dan boleh membawa kepada riba. Setelah mana Allah Jalla fi'ulah menceritakan kepada kita tentang hukum hakam yang berkaitan dengan riba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperincikan hukum hakam berkaitan dengan hutang.
ad-dain, al-qard, yang mana itulah tempat berlakunya riba. Dan hutang ini juga punca kepada pergaduhan, persengketaan dalam kalangan masyarakat jikalau ia tidak direkodkan dengan betul, ya. Dan ad-dain secara asasnya memberi hutang, memberi pinjam adalah yang digalakkan oleh syarak seperti yang telah kita bincangkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan riba yang lalu. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, "Hadhihi al-ayatul karimatu atwalu ayatin fil Qur'anil 'azim." Ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'anil 'azim. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة قال وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس ابن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به هذا حديث غريب جدا وعلي بن زيد في أحاديثه نكارة وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن ذياب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. Kata Ibnu Katsir membawakan dua riwayat. Pertama hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id ibn al-Musayyab, kibarut tabi'in, hadis mursal. Bahawa telah sampai kepadanya bahawasanya ayatul dain adalah ayat yang paling baharu di sisi Arash. Ini di antara ayat yang segar di sisi Arash, ya. Sebab itulah dia maksudnya dia di antara ayat yang terakhir juga turun daripada ayat-ayat Al-Quran di hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir membawakan hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain menceritakan bagaimana Adam alaihissalam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama mengingkari apa yang dia pernah akui. Jadi di sinilah kita kata tadi Adam itu diceritakan telah memberikan umurnya 40 tahun daripada umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Semasa Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia keturunan-keturunan dia semuanya, maka dia nampak Nabi Daud alaihissalam itu, maka dia kata umur dia berapa ya Allah, tengok hak ni cemerlang elok anak aku ni, hak ni. Tuhan kata umur dia 60 tahun saja. Dia kata tambahlah 40 tahun lagi, umur dia cukup 100. Tuhan kata boleh tambah tapi ambil pada umur kamu. Jadi umur Adam 1000 tahun.
dipotong daripada umur dia bagi kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu dah tentulah potongan itu berlaku dalam catatan sahifah, bukan dalam ilmu Allah. Tentulah Allah sudah lebih mengetahui lagi lebih awal ya perkara tersebut. Jadi bila sampai waktu ajal Adam, malaikat nak cabut nyawa, ya, Adam kata, ada 40 tahun lagi. Malaikat kata, bukankah engkau dah bagi 40 tahun tersebut kepada Daud? Ya. Maka ketika itu kata Nabi, Adam mengingkari apa yang dia telah akui, maka anak cucunya juga mengingkari. Maka sebab itulah hutang ini, begitulah. Ya, bila kita dah bagi pinjam, lama-lama lupa. Ya, lepas tu bila orang ramai minta, dia kata, bila aku pinjam? Akan buat lupa pula. Kalau pinjam RM1, RM2 boleh tahan. Pinjam RM1,000, RM2,000 pun lupa. Ya astagfirullahalazim. Kan? Jadi begitulah manusia. Ada kulihal, walaupun hadis ini ada perbincangan, tapi dengan sanad-sanad yang banyak, ianya masyhur dan ma'ruf hadis ini. Ala kulihal. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hadza irsyadun minhu ta'ala li'ibadihi almu'minina idza ta'amalu bimu'amalatin mu'ajjalah an yaktubuha liyakuna dhalika ahfadha limiqdariha wa miqatiha wa adbata lisyahidi fiha. Ini adalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba yang beriman bila mereka melakukan transaksi muamalat yang melibatkan penangguhan tempoh supaya ianya ditulis. Dengan itu ia lebih terpelihara dan diingati kadarnya, masa dan tempohnya dan siapa saksinya. Wa qad nabbaha ala hadha fi akhir al-ayah. Dan Allah telah menyatakan illah ini, hikmah perkara ini di hujung ayat. Dzalikum aqsatu 'inda Allah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat dan kukuh untuk persaksian dan lebih dekat supaya kamu tidak ragu-ragu, tidak lupa. Ya. Jadi ayat ini Allah Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi yang berbentuk hutang, bertempoh. Kata Abu Sa'ud rahimahullah, syuru'un fi bayani halil mudayanati al-waqi'ati fi tada'ifil mu'awadatil jariyah fima bainahum bi bai'is sil'i bin nuqudi ba'da bayani halir riba. Ini adalah masuknya satu penjelasan hukum tentang jual beli ataupun transaksi pertukaran barang secara bertangguh mudayanah yang banyak berlaku dalam kontrak-kontrak pertukaran yang berlangsung dalam kalangan manusia dalam jual beli barang dengan wang ringgit setelah mana Allah menjelaskan hukum riba. Maknanya ai idza dayana ba'dukum ba'dan wa 'amalahu nasi'atan mu'tiyan aw akhidha. Yani idza tadayantum bidainin, yani jikalau seseorang kamu itu memberikan penangguhan transaksi sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain, sama ada dengan cara memberi atau mengambil, sama ada yang memberi tangguh itu ialah penjual, maksudnya dia ambil bayaran secara berangsuran, atau yang memberi tangguh itu ialah pembeli dengan dia membayar dahulu dan si pembeli hantar barang kemudian. Mana-mana satu, siapa yang bagi hutang maka hendaklah dia catat. Itulah trans. Dan faidatu dzikri daini daf'u tawahhumi kauni tadayuni bima'na al-mujazah aw at-tanbih ala tanawwu'ihi ila al-hali wal muajjali wa annahu al-ba'ithu ala al-kitabah wa ta'yinu al-marji' lil-dhamir al-mansub al-muttasil bil-amri ila ajalin muta'alliqun bitadayantum atau bimahdhufin waqa'a sifatan lidainin. Dan faedah disebutkan lagi bidainin. Kenapa Tuhan sebut, ditegaskan dengan, kenapa Tuhan tak sebut saja idza tadayantum, cukup dengan itu, dan ditegaskan dengan perkataan bidainin, ialah untuk mengelakkan sangkaan
bahawa makna tadayun di sini adalah dengan makna tukar ganti, makna balasan sahaja, mujazah. Tapi dia adalah makna yang sebenar berlaku, ya. Bukan sekadar maksudnya apa tadayun, tak kira apa bentuk tadayun, bukan sekadar pihak yang membeli yang membeli sahaja atau yang menjual sahaja, mana-mana satu pihak. Awit tanbih ala tanawu'ihi ila al-hal wal muajjal, ataupun peringatan bahawa dain itu boleh berlaku secara tunai, jual beli ada yang tunai dan ada yang bertangguh. Dan itulah yang membawa dia disuruh tulis. Jadi sebab yang disuruh yang digesa supaya ditulis itu, yang lebih-lebih digesa untuk ditulis itu ialah yang bertangguh. Adapun jual beli yang hadir, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Jual beli yang tunai, kata Allah Taala dalam ayat ini, kita akan sampai kejap lagi, tidak perlu tulis. Dah settle dekat situ, selesai. Yang disuruh tulis ini ialah yang jenis ada lagi yang tak selesai. Dan untuk menyatakan ke manakah kembalinya dhamir mansub yang bersambung dengan ila ajalin bil amri idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, dan untuk menyatakan kembalinya dhamir mansub yang bersambung dengan perintah idza tadayantum bidainin, itulah tadayantum itu balik kepada dain. Maf'ul dia adalah dain. Ya. Perkataan Allah ila ajalin bertaalluq dengan tadayantum atau dengan mahzuf yang terletak sebagai sifat bagi dain. Dan makna musamma ialah hari atau bulan dan yang seumpama dengannya yang telah ditetapkan. Yang mana tempoh itu mestilah sesuatu yang mengangkat jahalah, mengangkat kesamaran dan kejahilan. Syarat tempoh mestilah ditetapkan hari, waktu yang jelas, yang tidak ada kesamaran. Sebab itu sebagian ulama melarang kita meletakkan hari pembayaran hutang itu sebagai misalnya hari Christmas atau hari Deepavali masalahnya. Sebab apa? Sebab ini hari yang majhul di hukum syarak. Hari yang majhul di hukum syarak kerana orang Islam tidak sepatutnya tahu hari-hari ini. Dia hari yang tidak diraikan oleh orang Islam. Tetapi dia boleh ditetapkan dengan hari-hari yang masyhur dan ma'ruf di sisi orang Islam. Seperti hari raya Aidil-Adha, Aidil-Fitri, ini tidak mengapa. Ini harus. Dan lebih baik jikalau dia kata dalam bulan, misalnya hujung bulan, tengah bulan, berapa hari bulan, 15 hari bulan, 20 hari bulan, itu yang lebih baik, itu yang lebih utama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa maksud ayat ini, ayat dain ini turun berkenaan dengan hukum bai'us salam. Jual beli salam, jual beli tempah. Jual beli salam ni macam mana? Contoh, kita adalah kilang beras. Ya. So kilang beras, dia nak beli padi lah, nak buat beras. Kan? So dia kena buat kontrak awal dengan pesawah, ya, supaya bila sampai tempoh menuai nanti tak ada lah baru nak pergi beli beras, kan? Dia kena ada supply. Maka dibuat akad jual beli. Ya, barang dia nak beli belum ada. Okey. So siapa penjual di sini? Pesawah adalah penjual kepada kilang. Sebab dia nak jual beras padi dia kepada kilang. Kan? Jadi pesawah ini juga dalam masa yang sama dia perlukan modal. Jadi di sinilah syarak benarkan jual beli salam. Iaitulah
kilang tadi, bayar dulu. Berapa harga? Sekali dengan kos, dengan untung semua, berapa harga padi? Ya. Maka dibayar. Jumlahnya berapa ratus ribu dibayar kepada pesawah tadi. Wallahu alam, ana pun tak arif berapa harga dia, kan? Tapi itulah cara dia. Dibayar kepada pesawah tadi, kan? Kemudian pesawah itu dia ada modal untuk buat tanam padi dan ditetapkan tempoh. Tahulah tempoh tanam padi bulan ini dijangka dia akan boleh dituai pada bulan sekian, 6 bulan. Sebab sekarang padi setahun 2 kali. Okay. Jadi 6 bulan itu dia akan ditetapkan tempoh. Berapa banyak yang dia nak beli. Berapa banyak, maksudnya berapa relung sawah itu yang dia akan ambil daripada padi masalahnya. Sama juga macam kita jual beli sekarang ni kita beli online dah, online. Barang tak hadir depan mata kita. Kan? Tak hadir depan mata kita tapi ditunjukkan kepada kita gambarnya. Jadi kita bayar cash, ya. Kemudian barulah pembeli itu hantar kepada kita. Ada. Jadi makna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini tentang bai'us salam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari, qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi ath-thimari as-sanatayn wath-thalath. Nabi sampai ke Madinah dan dapati penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan, pokok-pokok setahun 2 tahun. Jadi orang yang peniaga yang jual kurma, dia beli siap-siap daripada pekebun, ya, kurma yang akan dihasilkan itu, ya, dia bayar siap-siap. Jadi si pekebun dapat modal dan untung, dan peniaga itu juga telah terjamin dia akan dapat kurma bila cukup tempoh masanya, ya. Jadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan jual beli bertangguh salam, maka hendaklah dia tetapkan timbangan yang tertentu, sukatannya dan tempohnya mesti diketahui. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat ini dengan makna jual beli salam. Dan tentulah jual beli salam salah satu bentuk transaksi yang berlaku padanya bertangguh. Kerana jual beli, ya, bai' ini dia ada beberapa bentuk, ya, ya, jual beli ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, bai' ainin musyahadah, jual beli yang nampak, yang jelas kelihatan, maka ini adalah sah. Jelas, nampak duit ada, hadir kedua-duanya. Yang kedua, bai' syai'in mausufin fi zimmah. Yang kedua, jual beli yang disifatkan pada tanggungan, seperti jual beli salam. Maka inilah syarat-syaratnya. Jual beli salam ni barang belum ada, tapi si pembeli bagi tahu kepada kita barang yang awak nak beli tu bentuknya macam ni, ataupun macam kita tempah baju, tempah seluar, apa semua dah. Bai'u 'ainin ghaibah ay min ghairi musyahadati min al-'aqidain aw ahadihima wa huwa la yajuz. Ataupun jual beli barang tak nampak, dua-dua tak ada, duit tak ada, barang hang nak jual pun tak ada. Ni tak boleh, dia panggil jual beli hutang dengan hutang. Bai'ul kali' bil kali'. Ya. Cakap saja. Kat rumah aku ada barang ni yang nak beli. Boleh? Okey, aku jual, aku beli. Dia jual beli dengan ayat liok. Buat akad, tulis sign kontrak, tapi duit tak bayar, barang pun tak bagi. Kedua-duanya nanti. Masing-masing kata aku tangguh. Yang penjual tangguh bagi barang, yang pembeli tangguh bagi bayaran. Yang ni tak boleh lah. Pasal di sini gharar dia besar. Peluang untuk tertipu, scam dia tinggi. Ya. Di antaranya jual beli manfaat.
Ada juga jual beli bukan bentuk barang tapi manfaat. Seperti jual beli hak lalu lintas. Ya. Kita ada jalan. Dekat rumah kita tu jalan tu boleh rentas pi ke tempat yang lain shortcut. Ya. So kita jual beli, kita tak jual tanah, tak jual jalan. Jalan tu kita punya. Tapi kita jual hak untuk menggunakan jalan tersebut. Itu dia panggil jual beli manfaat. Baik. Jadi apa dia makna jual beli salam? Makna jual beli salam ialah bai'u syai'in mawsufin fi dhimmah bilafzis salam awis salaf. Menjual sesuatu yang disifatkan pada tanggungan si penjual dengan lafaz salam atau salaf. Dan dinamakan salam kerana diserahkan bayaran pada majlis tersebut. Dan dinamakan salaf kerana duit dah datang dulu, barang belum lagi. Sebab kita bayar dulu, pembeli bayar dulu, si penjual belum bagi barang lagi. Ya. Dan sebab itulah ulama jadikan dalil inilah ayat ini, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, maksudnya jual beli salam. Dan juga hadis yang kita bacakan tadi riwayat Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ya. Dan kita tengok dulu tafsiran ayatnya ni. Nanti kita akan pergi kepada secara ringkas hukum hakam jual beli bai' salam. Kalau sempat dalam kelas ini, kalau tak sempat kita bawa kepada kelas yang akan datang. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faktubuh. Kata Ibn Kathir, amrun minhu ta'ala bil kitabah wal halatu hadhihi litawthiqah wal hifz. Maka tulislah ia. Jadi jual beli salam ni Tuhan suruh tulis, rekod. Nak. Agama tak dilupa. Kan? Apatah lagi, contoh tadi kalau beli padi, beli pokok, beli buah. Kan? Itu tempohnya begitu panjang. Ya. Kalau tidak ada rekod, boleh jadi si petani tadi kata, dah aku tak jual kat hang, aku jual kat orang lain. Sudah naik. Duit dah bayar dulu. Kan? Jadi itulah perlukan kepada rekod. Ya. Perlukan kepada rekod. Faktubuh. Jadi ini perintah daripada Allah Ta'ala untuk menulis. Kerana untuk ia untuk direkodkan dan mengingatinya. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di sini bawa satu persoalan. Dia kata, di sini Allah Ta'ala kata faktubuh, tulislah. Tulislah. Ya. Tetapi dalam sahihain daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Kita adalah umat yang ummi, tak menulis dan tak menghitung perkiraan anak bulan. Maka bagaimana nak himpun dua perkara ini? Kata Ibn Kathir, fal jawab anna ad-dain min haythu huwa ghairu muftaqirin, anna ad-dina min haythu huwa ghairu muftaqirin ila kitabatin asla. Kata Ibn Kathir, hadis dalam sahihain ini yang mengatakan kita umat yang ummi, tidak menulis, tidak mengirum, menghitung kira ini berkaitan dengan urusan agama. Kerana hakikat asalnya, kata Ibn Kathir rahimahullah, agama tak berhajat kepada tulis sebenarnya dari segi dia, sebab dia terpelihara, terjamin. Ya. Lianna kitab Allah qad sahala Allah wa yassara hifzahu 'ala an-nas was-sunan aidan mahfuzah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran dihafaz dan hadis-hadis juga dihafaz sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Kita kalaulah kata Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua sunan sitah ni terbakar habis dalam dunia ni, habis software semua down, adakah kita akan hilang hadis-hadis ini? Jawapannya tidak, kerana kita ada ramai ulama yang menghafaz
sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni bukan sahaja lafaznya dengan sanad-sanadnya. Ya. Demikian juga Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan kitab-kitab, ya. Katalah kitab tafsir Ibnu Katsir ini sendiri hilang. Habis cetakan dia. Ketahuilah para pendengar hadirin sekalian, dalam dunia ni ada orang yang hafal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Wujud, memang wujud, ya. Ada orang yang hafal, ya. Bahkan lisanul Arab pun ada ulama yang hafal. Ya. So agama ini memang Allah Ta'ala jadikan dia mudah dihafaz, diingati dalam dada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ianya ayat keterangan yang nyata, tersemat, terhafaz di dada-dada orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini agama kita memang begitu. Ya, demikian juga menentukan tarikh puasa dan sebagainya, syarak tidak nak memberatkan kita. Ya. Kerana untuk menggunakan kaedah hisab ataupun menggunakan teleskop dan sebagainya, ini memberatkan. Dia bukan wajib. Yang disuruh ialah kita pergi tengok. Kalau nampak anak bulan, itulah dia masuk bulan. Kalau tak nampak, sudah. Tak perlu kecoh-kecoh. Ya. Ini sekarang kalau kita tengok bila dah kita sendiri yang menyusah-nyusahkan diri kita. Pakai teleskop dan apa semua. Lepas tu lagi ragu-ragu. Kok yang nampak tu planet lah apalah. Dah macam-macam pula isu timbul. Kan? Jadi kita syarak tak nak memberatkan. Bukan salah guna teropong dan sebagainya. Tidak salah. Syarak tak larang. Tapi syarak kata tak wajib. Tak suruh. Sebab tak nak memberat-beratkan. Itu saja. Ya. Baik. Adapun yang disuruh dalam ayat ini adalah apa dia? Yang sesama manusia. Ni payah pasal manusia ni dia ada syahwat. Jadi yang Tuhan suruh tulis ni apa dia? Ni hutang piutang sama manusia ni. Ni kalau tak tulis naya. Ni kalau pakai mengingat saja siap. Kan? Naya lah. Tengok kita pergi kedai mamak. Dia ambil order, dia tak tulis. Tapi harga dia tulis kan? Pasal apa hak tu kena tulis. Kalau tak tulis hak tu, naya. Kan? Dia boleh ingat apa hak kita order. Tapi token dia tulis apa? Tulis harga siap. Dia tak tulis apa kita pesan tu. Dia tulis harga. Hak tu penting. Hak tu penting. Kena tulis. Dah. Baik. Jadi di sini datang perintah, ya. Jadi adakah perintah di sini wajib ataupun sunat? Kebanyakan para ulama membawa perintah dalam ayat ini sebagai amrun irsyadi. Amrun irsyadi. Suruhan bimbingan. Suruhan bimbingan. Wal aslu fil amril irsyadi al-istihbab. Dan asal suruhan yang berbentuk bimbingan hukumnya adalah sunat. Asal suruhan Allah Ta'ala dan Rasul, kalau Tuhan suruh, Nabi suruh, asalnya wajib. Kecuali kalau ada qarinah yang membawa dia kepada hukum sunat. Apa qarinah di sini? Qarinah di sini ialah dia adalah irsyadi. Dia adalah bimbingan. Itu qarinah dia. Sebab Allah kata, ذَلِكَ أَقْسَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا. Sebab suruhan di sini Tuhan ta'lilkan dia dengan maslahah makhluk. Dan perkara ini boleh, bukan tidak boleh. Kalau tak tulis, tak bermakna akan hilang. Ada orang yang kuat ingatan dan dia memang ingat. Dan dia boleh cam. Siapa yang pinjam duit berapa bulan, hari bulan nak kena hantar, nak kena bayar. Ada orang ingatan dia kuat dan boleh masing-masing amanah ingat. Ya. Jadi perintah untuk menulis dan datangkan saksi, kebanyakan para ulama membawa ia kepada perintah irsyadi, perintah sunat. Tapi sebahagian ulama mengatakan ianya adalah wajib. Ya, ianya adalah wajib. Ala kulli hal, tentulah menulis itu lebih baik dan itu keluar daripada khilaf.
Dan tentulah Allah Ta'ala kata zalika aqsatu 'inda Allah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Zalikum aqsatu 'inda Allah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. So datangkan saksi dan menulis ini lebih utama dan lebih baik, dan inilah yang telah berlaku dalam amalan manusia yang telah dilaksanakan begitu. Maka yang utamanya kita kena tulis, ya. Kedai runcit pun ada buku, dulu orang pakai buku 35 atau buku 88. Tulis, ya. Itu yang disuruh oleh syarak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah yang syarak suruh itulah yang terbaik yang kalau kita buat. Dan kebanyakan sebagian ulama pula mengatakan yang menjadikan dia tak wajib ialah ayat yang selepas ini yang kita akan baca, iaitulah ayat rahnu, ayat gadai. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Jadi Allah Ta'ala kata, jikalau sebahagian kamu rasa aman, percaya dengan sebahagian yang lain, maka tunaikanlah amanah tersebut. Yang ni tak perlulah buat gadai. So kalau dalam keadaan musafir pun Allah Ta'ala izinkan untuk berlaku hutang tanpa bergadai. Sekarang kita akan jelas ayat lepas ini cerita pasal ayat gadaian. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kemudian Allah kata, kalau kamu tak jumpa tukang tulis sebab kamu tengah musafir, so ayat yang kedua lepas ni dia ada kaitan. So Allah Ta'ala kata, pertama Tuhan suruh tulis faktubuh dan datangkan saksi. Kemudian kalau ketika waktu musafir dan tak ada, susah nak cari tukang tulis dan saksi zaman tu, kan, bahkan zaman sekarang pun, ya, dan kita nak pinjam barang dan sebagainya, maka Tuhan kata farihanum maqbudah, maka hendaklah dibuat gadai. Orang yang berhutang letak satu barang jaminan kepada yang bagi hutang kepada dia, ya, yang mana kalau kata dia tak dapat nak cari balik kawan yang pinjam duit dekat dia ni, dia boleh jadikan ini sebagai ganti, ya. So kemudian Allah Ta'ala kata fa in amina ba'dukum ba'dha, tapi kalau kamu pakat percaya sama-sama kamu, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah. Maka hendaklah setiap yang dah berhutang itu melunaskan amanahnya. Kalau kamu percaya, kamu tak perlu buat gadaian. Makna kembali di sini bukan saya tak perlu gadai, apatah lagi kalau dalam negeri yang kita boleh cari siapa yang berhutang dengan kita, tentu lebih lagi tak perlu tulis. Maka ayat yang kedua itu mengubah perintah faktubuh daripada ianya wajib kepada sunat. Ada yang kata dia adalah nasakh, tapi lebih kepada dia adalah bukan nasakh dengan istilah mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin kalau disebut ayat ini mansukh bukan sahaja bermakna hukumnya dihapuskan, bahkan mansukh di sisi mutaqaddimin bermakna takhsis, bermakna taqyid, bermakna tafsil, bermakna tabyin, ya, itu semua digunakan di sisi mutaqaddimin dengan istilah mansukh, ya. Baik. Jadi kemudian Allah kata wal yaktub bainakum katibun, dan hendaklah wal yaktub, di sini perintah fi'il mudhari' majzum sebab masuk lamul amri. Wal yaktub bainakum katibun bayanun li kayfiyatil kitabatil ma'muri biha wa ta'yinun liman yatawallaha ithral amri biha ijmalan. Ini adalah menjelaskan tata cara bagaimana nak tulis, ya, dan menjelaskan siapa yang patut tulis setelah mana dijelaskan perintah itu secara umum faktubuh, dan dihazafkan wa hazful maf'ul imma li ta'ayyudihi aw lil qasdi ila iqa'i nafsi al-fi'li ay li yaf'al al-kitabah.
Jadi tidak disebut tulis tu apa. Telah dipahami. Tulis dain tadilah. Wal yaktub dain bainakum. Dainan bainakum. Ya. Bainakum, dan Tuhan sebut di sini bainakum, antara kamu. Antara kamu yang memberi pinjam dan yang meminjam, yang berhutang. للإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتداينين ويكتب كلامهما ولا يكتفي بكلام أحدهما. Yang disuruh, yang lebih utama ialah yang tulis tu orang ketiga, pihak ketiga, ya, yang simpan rekod. Pasal apa? Kalau yang tulis tu ialah salah seorang daripada yang berhutang dan yang berpiutang, takut nanti tak percaya pula. Jadi disuruh panggil orang ketiga jadi tukang tulis. So ada orang yang bagi hutang, yang jual barang, yang beli barang, dan yang ketiga orang yang mencatat, yang merekodkan perkara tersebut. Ya. Bil adli muta'alliqun bimahdhufin huwa sifatun likatib, ay katibun kainun bil adli. Ini cara i'rab yang panjanglah. Bil adli bergantung, berta'alluq dengan mahdhuf yang merupakan sifat bagi katib, iaitu wal yaktub bainakum katibun mawsufun aw kainun bil adli aw sifatuhu bil adli. Jadi maknanya dia ni orang yang adil. Ay wal yakun al mutasaddi lil kitabati min sya'nihi ay yaktuba bis sawiyah min ghairi mailin ila ahadil janibain. Hendaklah yang menulis itu dia tidak ada cenderung kepada mana-mana pihak. Dia bukan geng penjual atau bukan geng pembeli. Dia mestilah orang yang neutral, orang yang berada di tengah-tengah, yang akan menjadi rekod, dan dia akan berlaku adil, yang akan bercakap bagi pihak siapa pun yang bersalah, dia akan bagi tahu, ya, kalau berlaku pertikaian. Tidak tambah, tidak mengurangkan. La yazidu wa la yanqus. Wa huwa amrun lil mutadayinaini bi ikhtiyari katibin faqihin dayyin hatta yaji'a kitabuhu mawthuqan bihi mu'addalan bisyar'i. Yani suruhan kepada yang berhutang dan yang meminjam, yang ambil hutang, supaya memilih, mencari jurutulis itu orang yang faqih, yang faham hukum hakam syarak, hukum hakam agama pasal hutang, dan orang yang bertakwa, yang berpegang dengan agama, ya, supaya ia dipercayai dan diterima persaksiannya di mahkamah dan sebagainya, ya. Dan boleh juga kalau kita kata ba' di sini dengan makna mutalabbisun, ay wal yaktub bainakum katibun mutalabbisan bil adl. Yani tulisan itu hendaklah bersifat, berselubung dengan keadilan. So balik makna al-adl itu kepada kitabah itu sendiri. Dan ada yang kata muta'alliq dengan fi'il, ay wal yaktub bil adl, yani wal yaktub bil haqq. ولا يأبى كاتب أي ولا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب الدين كما علمه الله على طريقة ما علمه من كتبه الوثائق أو كما بينه بقوله بالعدل. Dan janganlah enggan yang menulis itu untuk menulis hutang tadi seperti mana yang Allah telah ajarkan kepadanya. Ajar di sini maknanya ilmu pengetahuan yang Allah dah bagi kepada dia. Dia dah jadi jurutulis. Kan kita ada sekarang ni orang yang bekerja sebagai jurutulis dokumen dan sebagainya. Tuhan kata, jangan kufur nikmat yang aku bagi kepada kamu, ilmu yang aku bagi kepada kamu. Kamu dah dipilih sebagai jurutulis, kamu diberikan kemahiran untuk menulis, kamu pandai dan sebagainya. Jangan kamu enggan untuk menulis seperti yang kamu tulis, ataupun dengan makna, dengan cara yang Allah dah sebutkan, iaitulah bil adli, dengan adil. Ataupun dengan makna janganlah dia enggan. Kalau dah dia pandai menulis, Allah dah bagi dia kepandaian dan orang terima untuk dia menjadi jurutulis hutang, maka bantulah, kerana ini termasuk tabarruk, yang membantu sesama manusia. Ya, janganlah dia pula tak mau, takut nanti susah nak kena masuk mahkamah jadi apa. Tuhan kata tak, ini tolong. Jangan kamu tak syukur dengan nikmat yang Tuhan dah bagi, kepandaian kamu menulis.
falyaktub, maka hendaklah dia tulis, wal yumli lillazi alaihi alhaq, wal yumlil al-imlal huwa al-imla, ay wal yumli, hendaklah yang ada hak tuan empunya hutang itu menyatakan, kena sebut, kena bagi tahu kepada jurutulis, aku bagi pinjam kepada fulan bin fulan, ataupun aku telah membeli barang ini secara salam, ya, dengan harga sekian yang telah dibayar secara tunai dalam majlis ini, dan dia akan menyerahkan barang ini pada hari sekian, waktu sekian, dengan kadar sekian, timbangannya begini, sukatannya begini, sifat barangnya begini. So dia kena bagi tahu kepada jurutulis. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa. Wal yattaqi juga fi'il mudhari' majzum sebab ada lamul amri. Wal yumli lillazi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbah. Jumi'a ma baina al-ismi al-jalili wan na'ti al-jamili lil mubalaghati fi at-tahdhir. Digabungkan antara nama Allah wal yattaqillaha rabbahu, sifat Allah, rabbahu, tuannya, dan hendaklah dia takut dan bertakwa kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Tuhannya, kata Abu Sa'ud, lil mubalaghati fit tahdhir, untuk berlebih-lebihan dalam memberi amaran, supaya orang yang tuan punya hak itu tidak bohong. Jangan nanti dia pergi tambah pula kan jumlah barang yang dia nak dapat, ya, dia bagi tahu kepada jurutulis itu secara tipu. Ay wal yattaqi al-mumli dunal katib. Yani sini perintah kepada yang mengimla, perintah orang yang bagi tahu kepada jurutulis untuk tulis itu supaya dia bagi tahu dengan benar. Jangan tipu maklumat, ya. Wala yabkhas minhu ay min al-haqq alladhi yumlihi 'ala al-katibi syai'a, dan jangan dia kurangkan daripada hak yang dia beritahu kepada jurutulis itu sesuatu pun. فإنه الذي يتوقع منه البخس خاصة. Kerana pasal apa dikhususkan, larangan jangan mengurangkan kepada orang yang bagi tahu kepada jurutulis, itulah yang bagi pinjam, yang bagi hutang, yang dah bayar barang, ya, yang beli, ya, yang mana dia akan dapat barang kemudian. Pasal apa? Pasal dia ni lah yang ditakuti akan berlaku pengurangan ataupun dia nak dapatkan hak dia lebih dan sebagainya, ya. Adapun daripada jurutulis tu yang takut tertambah 1 kosong ke, tertambah titik perpuluhan ke, kita pun tak tahu lah kan. Baik. Wa amal katibu fayutawaqqa'u minhu az-ziyadah kama yutawaqqa'u minhu an-naqs. Sebab apa? Manusia ni dia seronok, suka untuk mengurangkan beban diri dia. Dia takut kalau dia pergi tulis, dia kata sebenarnya kawan ni beli barang dengan aku hanyalah 2 relung saja. Padahal kawan tu bayar harga untuk 3 relung bendang. Kan? Jadi takut dia kurangkan benda yang dia nak kena bagi. Fa in kana alladhi alayhi al-haqqu ay صرح بذلك في موضع الإضمار لزيادة الكشف والبيان. Kemudian Allah Ta'ala kata فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, tapi kalau orang yang ada hak, yang empunya hutang itu, yang patut diberi barang kepada dia, dibayar balik kepada dia, dan dinyatakan di sini, pasal apa Tuhan tak sebut فَإِنْ كَانَ sahaja, Tuhan ulang lagi sekali فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, sebab kata Abu Sa'ud untuk menjelaskan. Di sini kita panggil al-izhar fi mawdi' al-idmar. Untuk menjelaskan lagi. Untuk jangan ada keraguan. Maksud di sini ialah empunya hak yang tuan yang berhak dapat hutang. Safihan, kalau dia itu orang yang safih, orang yang kurang akal, tidak cerdik, terencah akal dan seumpama dengannya, ataupun dia orang yang mubadzir, yang safih, yang kena hajar. Dalam ayat ini ada banyak hukum dalam muamalat, ya.
dalam ayat ni ada hukum jual beli salam, ada hukum gadai, ada hukum hutang, ada hukum hajru. Al-hajru. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا, ataupun dia seorang yang dhaif sebab dia masih kanak-kanak atau orang tua yang telah nyanyuk, أو لا يستطيع أن يمل هو, atau dia tak pandai nak bercakap kerana dia bisu ataupun apa sebagainya, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ, maka hendaklah walinya yang jaga bagi dia itu yang cakap supaya kawan tu tulis. Bil adli, dengan adil juga, tanpa mengurangkan dan tanpa menambah. Wastashhidu syahidaini, dan utlubuhuma, carilah dua orang saksi. Yatahammal syahadah, selain disuruh tulis, disuruh juga cari saksi. Syahidaini, dua orang saksi. Dan dinamakan syahidain, sedangkan mereka itu tentulah belum jadi saksi lagi. Tapi pasal apa Allah Ta'ala dah panggil mereka saksi? Mereka dikira saksi setelah mereka datang dan sanggup menerima jadi saksi. Tapi Tuhan kata carilah saksi, sedangkan kawan tu belum saksi lagi. Sepatutnya kita kata carilah orang yang akan nak jadi saksi, kan? Tapi Tuhan sebut carilah saksi dengan makna litanzilil musyarif manzilatal kaid, untuk meletakkan kedudukan orang yang nak jadi seolah-olah macam dia dah jadi. Atau boleh juga kita faham orang yang telah ma'ruf dijadikan saksi dalam kalangan manusia sebab dia sudah terkenal dengan sifat adil dan warak dan takwanya. Jangan cari orang yang entah mana-mana yang tak dikenali kamu jadikan saksi. Carilah orang yang memang orang biasa duk ambil jadi saksi. Yang dah diketahui dia ni boleh dipercayai dalam persaksian. Ya. Mir rijalikum muta'alliqun bistashhidu. Min di sini bertakluk dengan kata suruh, kata kerja suruhan fi'il amar, istashhidu syahidaini mir rijalikum, daripada kalangan lelaki kamu. Dan min di sini ibtidaiyah atau bergantung dengan mahzuf, waqa'a sifatan li syahidain, itulah sifat bagi dua orang saksi itu mestilah lelaki, ya. Iaitulah lelaki muslim, mir rijalikum, kum balik kepada kamu muslim, mestilah saksi itu daripada kalangan orang Islam, walaupun yang berhutang dengan kamu itu adalah orang kafir, tapi saksi untuk transaksi mestilah daripada kalangan orang Islam yang merdeka, bukan hamba, ya. Adapun kalau yang berhutang itu orang kafir, dalam mazhab Abu Hanifah, ya, dalam mazhab Abu Hanifah dia kata boleh ambil orang kafir, tapi dalam mazhab kebanyakan ulama mestilah saksi itu ialah orang muslim juga, ya. Kerana orang kafir tidak boleh jadi saksi sebab mereka tidak adil. Secara asalnya mereka mutalabbisun bidzulm, mereka bergelumang dengan kezaliman, itulah syirik. Dan di sini perintah untuk mengambil lelaki. Kemudian Allah Ta'ala kata, فَإِنْ لَمْ يَكُونَ أَيْ شَهِدَانِ جَمِيعًا عَلَى طَرِيقَةِ نَفْيِ الشُّمُولِ لَا شُمُولِ النَّفِي. فَإِنْ لَمْ يَكُونَ, jikalau kedua orang saksi itu kesemuanya, yakni menafikan kesyumulan, bukan syumulnya nafi. Jadi Allah Ta'ala tidak menafikan ada saksi lelaki, tetapi kalau kamu tak jumpa saksi itu dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang aku dah sebut, iaitulah lelaki. Fa illam yakuna rajulaini, kalau kamu tak jumpa dua orang lelaki, fa rajulun wa imra'atan, maka hendaklah seorang lelaki dan dua orang wanita. Ai falyashhad rajulun wa imra'atani yakfuna, cukuplah dengan mereka ini bertiga. Wa hadha fima 'ala al-hudud wal qisas indana wa fil amwali khassa 'inda asy-Syafi'i. Jadi hukum ini yang diterima seorang lelaki dan dua orang perempuan ini khusus dalam mazhab Syafi'i, khusus untuk kes muamalat. So dalam bab muamalat kita boleh ambil saksi. Ada kes kita dah pernah bincang dulu dalam surah An-Nisa, ya, kalau masih ingat, ya.
ada kes-kes syarak ini saksi dituntut mesti daripada kalangan lelaki sahaja, seperti kes zina, ya. Dan ada kes yang dituntut saksi itu perempuan sahaja, seperti kes-kes yang melibatkan hal ehwal wanita, seperti masalah menyusu, mengandung, dara atau tidak dara seseorang wanita tersebut jika berlaku pertikaian dalam masalah itu, ya. Jadi yang ini cukup saksi daripada kalangan wanita, bahkan cukup seorang wanita saja saksi. Ya. Masalah dalam kes saksian bagi anak susuan bahawa wanita ini telah menyusukan budak ini, cukup seorang wanita jadi saksi. Atau ini adalah anak dia, aku yang sambut. Kalau seorang seorang bidan wanita menjadi saksi bahawa budak ini adalah anak wanita ini sebab aku yang sambut kelahiran dia, dan bidan itu boleh dipercayai, diterima saksi. So syarak meletakkan syarat saksi lelaki ataupun wanita bukan kerana melihat wanita itu tidak sempurna atau wanita ni bukan manusia yang sempurna dan sebagainya, tetapi kerana melihat kepada tabiat pekerjaan dan situasi benda yang nak jadi saksi, ya, isu itu. Jadi tabiat perempuan, kalau dia terjumpa kes-kes jenayah, dia tak boleh dengan keadaan emosi dia dan sebagainya, dia mungkin tak dapat ingat detail-detail kejadian tersebut kerana dia terlalu takut dan terlalu cemas dan sebagainya. Berbeza dengan orang lelaki yang lebih kukuh kalau nampak berlaku zina ataupun pembunuhan dan sebagainya, ya, orang lelaki lebih teguh emosinya dalam keadaan tersebut, ya. Sebab itulah bagi kes-kes yang orang lelaki kebiasaannya tak tengok benda tu, hanya diterima saksi orang perempuan, ya. Dan dalam kes jual beli di sini, kes muamalat ni, kerana kebiasaannya yang banyak buat muamalat ialah orang lelaki, manakala orang perempuan jarang-jarang mereka keluar rumah. Kita kena faham situasi di zaman tersebut, yang inilah situasi hukum asal. Sebab tu hukum Islam ini kalau kita ambil sekerat-sekerat, kita akan nampak macam dia zalim. Tak? Macam zalim. Tapi kalau kita faham hukum itu keseluruhan, orang perempuan dia tidak banyak keluar rumah untuk terlibat dengan urusan perniagaan dan sebagainya. Kalau dia business woman pun, dia tak berniaga sendiri. Dia wakilkan kepada pekerja dia yang lelaki pergi berniaga, macam Khadijah dengan Rasulullah SAW. Ya, bukannya Khadijah tu sendiri yang bawa barang dia pergi jual dekat pasar, tidaklah. Cuma dia tokel saja. Kan? Jadi orang perempuan dia tak banyak keluar. Sebab itulah Allah Taala suruh 2 orang perempuan, 1 lelaki. Sebabnya Tuhan dah sebut, fatudzakkira mimman tardawna minasy-syuhada'i an tadilla ihdahuma فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, supaya kalau satu wanita yang lain lupa, yang seorang lagi boleh peringat. Sebab orang perempuan ni dia banyak sibuk dengan kerja rumah, dengan apa semua, so dia tak ingat sangat isu-isu yang pasal hutang orang apa semua ni, kan. Jadi sebab itu Tuhan suruh letak 2 perempuan dalam kes ini, bukan kerana nilai perempuan lebih rendah. Ya, so fahamkan betul-betul, ya. Jadi iaitulah untuk memberi peringatan, sebab mereka jarang terlibat dengan transaksi begini. Sebab itulah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini dari segi suruhan Allah Ta'ala ini kepada pihak mereka yang melakukan transaksi, sebagai langkah ikhtiar yang terbaik kalau nak cari saksi macam ini. Tetapi dari sudut mahkamah pengadilan, hakim boleh terima macam mana pun saksi, selagi mana hakim melihat saksi itu boleh dipercayai. Hakim tak terikat dengan hukum ini. Dah. Katalah tiba-tiba yang datang itu hanya seorang perempuan. Ya. Dia kata, Tuan Hakim, saya masa nak cari saksi tu, saya tak jumpa. Lelaki pun tak ada, orang lelaki pun tak mau jadi saksi. Cari lelaki dengan perempuan tak ada. Ada jumpa seorang ni je.
kakak saya, tapi dia ni business woman, dia memang duk buat kira-kira apa semua, dia memang kerja bab ni, dia berniaga, dia tokeh. Jadi hakim tengok apa semua, perempuan ni lagi cekap pada orang lelaki bab ni nampaknya. Kan? Jadi hakim dia ada kewewangan untuk menerima persaksian dan berhukum dengan saksi perempuan tersebut. Bukan di sana ada kekangan untuk wanita menjadi saksi, tapi ini saranan Allah Ta'ala kepada orang yang nak cari saksi untuk transaksi hutang dia, supaya mencari saksi yang begini kerana ini adalah ciri-ciri orang lelaki, sifat-sifatnya begini, ghalibnya, kebiasaannya begitu. Orang perempuan ghalibnya begini. Ya, tapi tak menafikan di sana ada orang perempuan yang ingatannya lebih kuat daripada orang lelaki. Dan ada orang lelaki ingatannya lemah. Dan ada orang lelaki yang tak bergelumang dalam dunia ekonomi. Sebaliknya ada orang perempuan yang lebih bergelumang dalam dunia ekonomi sebab dia adalah tokeh syarikat dan sebagainya, ataupun dia kerja sebagai accountant dan sebagainya. Ya. So ini balik kepada keadaan tabiat orang perempuan sebenarnya, yang lebih banyak majoriti orang perempuan itu lebih banyak menghabiskan pekerjaannya itu lebih tertumpu kepada rumah tangga dia, ya, dan jarang orang perempuan itu terlibat dalam hal ehwal bisnes, ya. Sebab itulah Nabi SAW jadikan orang perempuan berniaga ini sebagai di antara tanda akhir zaman, tanda-tanda kecil kiamat, ya. Sebab apa? Pada masa tersebut itu benda yang jarang berlaku. Baik. Masa dah nak habis. Allah musta'an. Khair, insyaAllah kita akan sambung perbincangan ini pada kelas yang akan datang, sebab ayat ni memang ayat yang panjang. Biiznillah ta'ala. Ada soalan ya? Tak ada soalan. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.